Kena kau. Batu. Terima kasih. Saya ingat Sedikit saja. cukup Saya lengkap tunggu. perbahasan yang dibuat oleh Yang Berhormat ini. Selangor Bagi 5 minit. dengan masa hanya 17 minit. Jadi saya bagi Yang Berhormat Batu 17 minit jugalah. Okey, saya terima kasih Yang di-Pertua. Saya ingin berkongsi pembahasan dalam isu pengawasan supaya urus tadbir orang-orang yang diberi kebebasan dalam akses dana yang begitu besar ini dapat dipertanggungjawabkan. Saya hanya ingin bangkitkan satu kes. Saya seperti ahli-ahli pakatan yang lain, kita tidak mempertikaikan niat dan tujuan undang-undang ini, tapi kembali kepada isu kuat kuasa. Dengan undang-undang yang sedia ada, kalau kita tidak ada cara, ada kaedah yang baik untuk mengkuatkuasakan orang yang diberi kuasa, yang memegang kekayaan besar ini, akan menyalahguna dan kita yang akhirnya rugi adalah rakyat sendiri. Saya ingin bawa isu yang saya dapati dari kes mahkamah, bukan sebab saya nak bincang tentang kes mahkamah, tapi maklumatnya ialah ini mengenai dengan Khazanah Nasional. Khazanah Nasional adalah satu GFC yang sangat besar yang dipengerusi oleh Perdana Menteri. Pengarah atau Director Khazanah Nasional, Tan Sri Andrew Sheng. Tan Sri Andrew Sheng Lentau yang telah dilantik pada 22 hari bulan Julai 2008. Tan Sri Andrew Sheng telah didapati telah membeli saham yang berkaitan dengan khazanah sendiri, termasuk Tenaga Nasional Berhad, UEM Land Holding Berhad, Telekom dan Time Dot Square, Time Engineering, Astro dan Axiata. Semua syarikat-syarikat ini mempunyai kepentingan khazanah. Khazanah mempunyai kepentingan dalam syarikat ini. Dalam kes mahkamah yang tidak ada kena-mengena dengan korporat, telah didedarkan Tan Sri Andrew Sheng telah menggunakan adik perempuan dia, iaitu Sheng Lin Yi, dengan yang merupakan seorang remisier, telah membeli saham bagi pihak Andrew Sheng dalam syarikat-syarikat ini. Saya ingin tahu, dalam undang-undang sekarang, semua board of directors patutnya ada declaration of interest semasa mereka beli saham. Tidak ada halangan untuk mereka membeli saham, tapi mereka harus declare. Tetapi tidak ada peristiharan interest ini. Dan juga dia dapati bahawa senarai ahli-ahli keluarga bagi director di khazanah ini tidak diperuntukkan kepada Khazanah Nasional. Datuk, ini satu perkara yang sangat pelik. Ya. Sebelum saya mencelah pada perbahasan Batu, saya ingin mengaklumkan kehadiran Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri Perak dan rombongan di Dewan Yang Mulia ini. Selamat datang bagi pihak Pengakap Parlimen Malaysia juga. Datuk Yang di-Pertua, Batu Yang Berhormat sahabat saya Batu, minta sedikit penjelasan di mana undang-undang yang menyatakan bahawa keluarga ataupun kakak, abang, adik kepada penjawat itu tak boleh beli saham. Mana undang-undang yang boleh? Adakah semestinya? Ya. Minta penjelasan sikit. Saya
ingin jelaskan, saya tidak kata dia tidak boleh beli saham. Isu sekarangnya ialah kalau abang dia adalah director kepada syarikatnya, dia harus declare intent. Dia harus declare, dan senarai keluarganya harus diperuntukkan kepada khazanah supaya khazanah tahu ahli-ahli keluarganya membeli. Dalam perkara yang ini lebih pelik lagi ialah dalam semasa family dispute, semasa ada family dispute ini dalam mahkamah, Shen Lianyi iaitu adik kepada mana boleh tidak boleh baca orang nama dalam dewang ini tau. You baca undang-undang tengok boleh tak? Ya, dia telah mengaku di mahkamah bahawa pembelian share ini adalah bagi pihak abang dia, Andrew Sheng. Saya tidak tahu sama ada pengakuan itu betul atau tidak. Tapi saya anggap dalam semua company law ni, dia kurang-kurangnya dia harus declare. Kalau khazanah atau undang-undang kita tidak mewajibkan ahli-ahli keluarga ini dimaklum kepada lembaga, itu adalah masalah negara kita. Saya agak khazanah tidak boleh membiarkan, kerana khazanah nasional adalah satu syarikat yang memegang banyak saham di seluruh negara, dan kalau lembaga, ahli lembaganya dengan keluarganya boleh beli saham tanpa maklum kepada lembaga director, itu adalah satu masalah. Saya kalau kita nak dapat undang-undang. Ya Muhammad, saya nak tanya. Ya. Kes ni masih di mahkamah ya Muhammad? Dah habis kes ini. Dia bukan kes dispute ini, hanya sebab family dispute. Dalam pengakuan statutory dia mengaku bahawa pembelian saham itu adalah on behalf of the brother. Itu kalau kes ini masih tertumpu kepada perkara yang sama di mahkamah. Tidak. Kes ini tidak bertumpu kepada masalah. Ini adalah family dispute di antara dua-dua pihak. Asalkan pembicaraannya masih di mahkamah ya Muhammad. Ya. Saya secara prinsip pada perkara lain. saya tumpu kepada isu prinsip. Saya ingin tahu sama ada khazanah nasional mewajibkan ahli-ahli lembaganya mengisytiharkan nama-nama keluarga, dan sama ada khazanah nasional mewajibkan semasa pengarahnya membeli saham yang khazanah nasional mempunyai kepentingan, perlukah atau tidak mereka mengisytiharkan intent dia. Saya ingin dapat penjelasan dalam perkara ini. Kalau mekanisme ini tidak ada, maksudnya kita ada satu loophole yang besar yang membenarkan insider trading yang akan menjadi masalah dari segi prinsipal good governance. So itu main point yang saya ingin bangkitkan petang ini. Sekian, terima kasih. Indra Mahkota, lepas tu Menteri menjawab.